Apa yang cuma mampu dibuat hari ni hak kita boleh tengok apa? Kalau kita tengok dalam bidang militeri, ketenteraan, dah ada negara-negara tertentu dia cipta macam robot-robot kecil. Tapi bentuk robot tu apa? Dia buat macam robot lalat, dia buat robot nyamuk, dia buat robot patung-patung. Tujuan dia apa? Kadang-kadang robot, dalam robot tu dia ada kamera. Bila militeri ni dia guna untuk tujuan pemantauan, dia guna tujuan untuk tengok kawasan-kawasan musuh, satu-satu kawasan yang mereka nak terjah, mereka nak masuk, mereka nak ambush, dia hantar dulu benda ni. Jadi orang nampak apa? Orang nampak macam kecil je, tak ada apa kan. Jadi orang tak akan perasan. Sedangkan dia sudah buat pemantauan, dia pergi cek kawasan tu, kawasan ni musuh macam mana, keadaan muka bumi macam mana. Setakat tu je lah yang mampu. Nak betul-betul jadi macam lalat memang tak boleh. Sebab apa? Sebab semua makhluk ciptaan Allah tu ada nyawa. Dan orang yang satu-satunya zat yang boleh bagi nyawa pada makhluk dia, Allah, bukan kita. Kita menggerakkannya pun dengan kuasa-kuasa tertentu. Kita kata arus elektrik, ada cas bateri, kong bateri, tak boleh hidup juga benda tu. Dia tak akan mampu menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu jurnal sains, walaupun dikatakan lalat ni binatang yang di sisi manusia tu kecil, di sisi manusia tu hina, di sisi manusia tu kotor. Kotor sebab apa? Sebab lalat ni dia suka duduk kawasan tong-tong sampah, hak jenis bau busuk ke, hak harum-harum. Kalau hak harum-harum tu lebah-lebah kan. Kalau dia ni duduk dekat tong-tong sampah. Dalam jurnal tersebut ada menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan lalat. Dan ini kita tak boleh nafi. Setiap makhluk ciptaan Allah, nama dia haiwan ke binatang, pasti ada keistimewaan dan tugas dia. Antara keajaiban lalat ni, nombor satu ialah, lalat ni bila dia terbang, dengan kelajuan dia, tak kira lah berapa kelajuan dia pun, dia boleh dengan tiba-tiba sahaja mengubah arah ataupun kelajuan dia tu ikut suka dia. Contoh, dengan kelajuan dia tu tiba-tiba dia nak zoom macam tu, dia boleh buat. Dengan laju dia zoom, dia nak kok bawah, boleh. Kok ni pun boleh, kok ni pun boleh. Binatang lain pun ada juga boleh buat macam tu. Tetapi kelebihan lalat, dia boleh mengubah kedudukan dia tu, kona kanan, kona kiri tu, tanpa sedikit pun mengurangi tahap kelajuan dia. Maksudnya contohlah kita kata dengan kilometer tertentu. Contoh 20 km sejam, dia kona pun 20 km. Naik pun 20 km. Macam kita, Alphard kita, Wildfire kita, naik 200 jalan straight, tapi time nak kona U-turn, dia jadi berapa? Time nak kona U-turn, 200 jadi 20 dah lah. 20 dah. Cuba try 200 U-turn juga. Apa jadi kat Wildfire kita? Melambung dalam rumah orang lah. Hak straight pun 200, hak U-turn pun 200. Tapi dia cap tanpa mengurangi kepantasan dan kelajuan dia. Tu hebat dia. Satu. Yang kedua, pada mata dia. Mata lalat ni, kalau secara umum kita tengok macam ada dua bonjolan besar macam tu kan. Tapi dalam tu, sesetengah lalat, bukan semua jenis, sesetengah lalat, dalam satu bonjolan tu ada 6,000, ada setengah kata 5,000 lensa. Lensa hak kecil-kecil, jumlah dia ada 5,000 dalam hak stokoi, hak besar tu. Dan lensa-lensa ini, bila digunakan, dia dapat melihat sesuatu dengan lebih terang, lebih jelas, lebih nyata. Dan satu-satu lensa tu ada fungsi dia boleh lagi membesarkan objek yang dia tengok. Kita kata macam kita mata kabuk, pakai spek mata, dia jadi lagi jelas, lagi terang. Ataupun time hak nak besar tu kita guna kanta pembesar. Hak sepatut depan sungguh besar ni, bila guna kanta tu lagi besar. Itu antara fungsi-fungsi yang ada pada lensa-lensa pada mata lalat. Itu yang kedua, ringkas-ringkas. Yang ketiga, dia punya pam belalai dia. Sebab lalat tu kecil, kalau kita guna alat pembesar tu, dia ada macam belalai, pam, untuk sedut makanan. Dan makhluk-makhluk atau haiwan ciptaan Allah ni biasa, mereka mencerna makanan dalam mulut ataupun tubuh mereka. Bila mereka makan, makanan tu dicerna mulut atau badan. Tapi lalat ni dia cerna luar lagi. Macam mana cara dia? Contoh, dia akan terbang, kalau dia jumpa satu makanan, dia akan pi depan makanan tu, dia akan muntahkan satu cecairan khas.
daripada belalai dia tu ada cecair pada makanan tu. Jadi kalau sifat makanan tu keras ke kental ke, cecair tu akan buat dia jadi sesuai dengan untuk dia sedut nanti. Asalnya keras, asalnya mungkin kental, tapi bila kena cecair yang keluar daripada belalai dia tu, dalam istilah sains, belalai dia ni disebut prosmosis. Jadi bila makanan tu dah jadi lembik ke, apa kita kata lemah sikit, maka dia akan pun sedut melalui belalai dia tadi. Jadi dia cernakan benda tu di luar, baru dia sedut masuk. Itu antara yang disebutkan oleh ahli-ahli sains mengenai keistimewaan lalat, walaupun kita nampak kecil, hina dan sebagainya. Itu ilmu tambahanlah. Baik. Wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min. Dan Allah tambah lagi perumpamaan dia. Kalaulah sekiranya lalat hak kecil dan hina tadi merampas sesuatu daripada berhala tu, merampas sesuatu daripada berhala tu, la yastankizuhu min. Nescaya berhala tersebut tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Contohlah kita kata ada atas kepala berhala tu satu benda, mari lalat, pak, lalat tu pun ambil, bawa lari, berhala tu boleh rampas balik tak? Berhala tu boleh rampas balik tak? Apa yang lalat ambil daripada dia tak kira lah. Tempat mana-mana pun lalat pi hingga ambil buat lari. Apa yang berhala tu boleh buat? Dia tak akan mampu nak merebutnya kembali. Ini adalah salah satu masal, perumpamaan yang cukup mudah nak bagi faham. Allah sedang menyindir, menyinis dan menghinakan berhala-berhala yang lemah ni. Dia bukan kata, kalau nak kata lalat ni, kita orang hak hidup pun tak ada nak tangkap balik. Kalau dia rampas sesuatu daripada kita, hak hidup ni, hak boleh bergerak, hak boleh kejap. Lalat ni ambil makanan aku nak hambat sungguh-sungguh. Tu pun belum tentu dan lagi. Ni bayangkan berhala hak kaku, hak tak boleh nak buat apa, lalat rampas. Lagilah tak boleh nak buat apa. Tu hak tang nak kejar. Bukan kata tu, kita bayangkan berhala macam ni. Berhala ni, kalau kata lalat, mari, pap, sini. Contoh dia nak tampak lah. Lalat ni nak tampak macam tu. Bukan kata nak tampak. Pak dia nak bergerak sikit macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. Pak macam ni pun tak mampu. 4 pergerakan saja diperlukan untuk tampak atau halau lalat tu. Sap, sap, sap. Bukan kata 4 tu. Dia nak buat pak bergedik sikit, dia punya bau ni pun tak dapat. Apatah lagi nak tampak lalat. Kalau lalat mari duduk kat hidung, tak boleh nak bergerak ni, sekurang-kurang aku boleh tiup kuat atas kan, nak suruh lalat lari. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak buat fuf lalat ni. Celaka lalat ni duk main kat hidung pula. Tak boleh. Ataupun nak bergerak kuih sikit kan, macam kita pak lalat duk sini, kita buat macam tu, kita buat bergerak tu, nak suruh lalat tu pi. Tak boleh juga dia nak buat macam ni pun tak boleh. Nak habatnya lemah sungguh-sungguh. Apatah lagi dia nak kejar benda-benda tersebut. Kalau tuan-tuan perhati macam inilah mudah. Orang hak sembah berhala, sekurang-kurangnya hak penyembah berhala tu, kalau dia tengah makan, mari lalat, dia boleh buat apa? Katakanlah saya ni penyembah kepada berhala-berhala tu, saya duduk tengah makan, mari lalat. Sekurang-kurang saya ada tenaga, ada kudrat, apa lalat ni? Kita boleh buat macam ni. Tapi kalaulah lalat tu mari, ambil rampas sesuatu daripada berhala hak kita sembah, berhala tu tak boleh nak buat apa. Tak ada otak lagi ke kita, setakat tu Allah nak suruh kita fikir, kita hak sembah dia tu boleh buat lagu ni kurang-kurang. Tapi dia hak kita sembah tu, tak boleh buat apa, bodoh. Nah kata ni, bodoh sangat ke aku ni pergi sembah kawan tu. Bodoh sangat ke aku ni pi puja, pi seru kawan tu. Aku kurang-kurang dapat buat macam ni. Dia langsung tak boleh buat. Yang aku pi bodoh dan bangang sembah benda ni, why? Allah nak suruh fikir, mudah saja.